Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pembatangan ini adalah berkenaan dengan satu kajian yang dijalankan oleh saya dan rakan-rakan pensyarah daripada Universiti Putra Malaysia yang bertajuk Bagaimana Aktiviti Membaca Mempengaruhi Penulisan Bahasa Arab Pelajar. Kajian-kajian lampau berkaitan pembelajaran kemahiran berbahasa menunjukkan terdapat hubungan dan perkaitan antara kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Malah, beberapa kajian turut mendapati pengaruh daripada pembacaan terhadap kemahiran menulis pelajar. Hubungan antara kedua-dua kemahiran ini adalah begitu kuat sekali. Hal ini demikian kerana input yang diperoleh daripada pembacaan boleh menjadi sumber yang dapat digunakan oleh seseorang dalam penulisan. Kita biasa melihat ketika guru memberikan tugasan penulisan kepada pelajar, guru tersebut akan meminta mereka membaca teks-teks tertentu, ataupun mereka boleh merujuk kepada bahan-bahan tertentu yang boleh membantu mereka melaksanakan tugasan penulisan yang diberikan. Arahan membaca tersebut kadang-kadang kurang jelas bagaimanakah pelajar boleh mempraktikannya agar pembacaan tersebut benar-benar berkesan untuk membantu mereka menulis. Justru kajian ini dijalankan untuk menganalisis bagaimanakah aktiviti membaca dapat mempengaruhi penulisan bahasa Arab pelajar. Kemahiran menulis merupakan kemahiran tertinggi dalam hierarki kemahiran berbahasa. Untuk menguasai kemahiran ini, pelajar perlu menguasai kosakata dan banyak terdedah kepada ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Malah, paling penting, pelajar perlu banyak membaca teks-teks bahasa Arab. Hal ini demikian kerana setiap kosakata hendaklah digunakan dalam konteks yang sesuai. Malah, ia perlu ditulis dengan ejaan yang betul. Selain itu, penulisan yang disampaikan juga hendaklah jelas agar dapat difahami dengan baik oleh pembaca. Oleh itu, penulisan juga hendaklah gramatis, malah struktur ayat hendaklah sesuai dengan konteks penulisan. Sorotan kajian-kajian lepas dalam bidang pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing di Malaysia menunjukkan kemahiran menulis pelajar berada pada tahap lemah dan sederhana sahaja. Bahkan, pelajar masih lagi menghadapi masalah untuk membina ayat-ayat mudah bahasa Arab. Kajian-kajian lampau yang pernah dijalankan di Barat telah mendapati hubungan yang kuat antara membaca dan menulis. Analisis komprehensif yang dijalankan oleh Sandra Strotsky pada tahun 1983 terhadap kajian-kajian berkaitan kemahiran berbahasa telah mendapati pelajar yang dapat menulis dengan baik adalah mereka yang lebih banyak membaca. Pelajar yang dapat menulis dengan baik juga menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam ujian pemahaman membaca. Selain itu, kajian yang lebih terperinci oleh Fitzgerald dan Shanahan telah mendapati sejauh mana keberkesanan pembacaan terhadap penulisan adalah berkait rapat dengan tahap keupayaan kognitif pelajar, iaitu kemampuan mereka memanfaatkan pembacaan untuk penulisan. Justru dapat difahami bahawa membaca bukanlah semata-mata seorang itu membaca untuk mendapatkan pengetahuan ataupun memahami isi kandungan teks sahaja. Malah membaca adalah lebih luas dan lebih jelas tujuannya, terutamanya dalam konteks sebagai seorang pelajar. Sementara itu, dalam konteks kemahiran menulis bahasa Arab di Malaysia, sebahagian besar kajian lepas telah mendapati pelajar lemah dalam kemahiran menulis bahasa Arab. Namun demikian, tidak banyak kajian yang dijalankan tersebut mengaitkan kelemahan kemahiran menulis dengan kemahiran membaca. Antara beberapa kajian yang mengaitkan kedua-dua kemahiran ini adalah seperti kajian Hasan Basri dan Muhammad Azhar pada tahun 2005 yang bertajuk Pengajaran Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus, dan kajian yang dijalankan oleh Azlan dan Rosni pada tahun 2015 yang bertajuk Persepsi Pelajar Universiti Awam Terhadap Kesalahan Bahasa Arab, Faktor Penyumbang dan Implikasi. Kedua-dua kajian ini telah memberikan cadangan agar guru menyediakan banyak bahan bacaan kepada pelajar untuk membolehkan mereka meningkatkan penguasaan kemahiran menulis bahasa Arab mereka. Sekalipun demikian, kedua-dua kajian ini tidak menyatakan secara jelas bentuk perkaitan ataupun hubungan antara kedua-dua kemahiran ini. Kedua-dua kajian ini tidak menjelaskan secara terperinci bagaimanakah penyelesaian yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kelemahan kemahiran menulis ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, sudah tentu pelajar malah guru perlu menggunakan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan untuk menghubungkan pembacaan dengan penulisan selepas itu. Hal ini disebutkan oleh Malawa pada tahun 2017 dalam buku beliau dengan penyataan bahawa keberkesanan aktiviti membaca yang boleh mempengaruhi kemahiran menulis turut bergantung kepada penggunaan kaedah dan teknik
pengajaran dan pembelajaran yang sesuai. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahawa penting untuk pelajar atau guru menggunakan teknik yang sesuai ketika aktiviti kedua-dua kemahiran ini dihubungkan. Berdasarkan kepada lompat-lompat yang terdapat dalam kajian-kajian lepas, maka kajian ini dijalankan yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana aktiviti membaca dapat mempengaruhi penulisan pelajar dalam membina struktur ayat. Kajian ini yang merupakan kajian kes telah menggunakan 8 orang pelajar tingkatan 4 sebagai peserta kajian. Pelajar-pelajar ini dipecahkan kepada 2 kumpulan kecil yang terdiri daripada 4 orang pelajar pelbagai tahap pencapaian bahasa Arab agar menepati ciri-ciri pembelajaran kooperatif dengan menggunakan model Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). Pengumpulan data dalam kajian ini adalah melalui beberapa aktiviti, iaitu bermula dengan aktiviti pemahaman bacaan teks, diikuti dengan aktiviti penulisan pasca karangan pendek berdasarkan tajuk yang berkaitan dengan tema teks yang telah dibaca. Yang ketiga, pemerhatian oleh pengkaji, dan akhir sekali temu bual yang dijalankan sejurus selepas aktiviti bacaan dan penulisan berakhir. Kerangka konsep ini menunjukkan hubungan antara membaca sebagai input dan menulis sebagai outputnya. Hubungan antara kedua-dua kemahiran ini adalah melibatkan aspek perkongsian antara dua elemen penting dalam kemahiran berbahasa, iaitu kosakata dan struktur ayat, yang mana konsep ini diaplikasikan dalam model pembelajaran CIRC yang diperkenalkan oleh Slewin dan rakan-rakannya pada tahun 1995. Berdasarkan kepada dua aktiviti yang telah dijalankan, iaitu aktiviti pemahaman bacaan teks dan penulisan karangan pendek, berikut ialah dapatan-dapatan yang diperoleh daripada kajian ini. Yang pertama, penulisan pelajar adalah dengan menggunakan binaan ayat mereka sendiri, iaitu mereka terlebih dahulu membuat rangka penulisan dalam bahasa Melayu. Selepas itu, berdasarkan kepada ayat-ayat dalam bahasa Melayu, mereka menterjemahkannya ataupun memindahkannya ke dalam bahasa Arab. Dapatan daripada temu bual menunjukkan pelajar lebih suka atau cenderung untuk menulis menggunakan ayat sendiri kerana teknik tersebut lebih mudah bagi mereka. Namun demikian, teknik ini hanya digunakan untuk membina ayat-ayat mudah sahaja. Walau bagaimanapun, hasil penulisan mereka agak kaku kerana tiada unsur kohesi dan koheren dalam penulisan. Mereka seolah-olah hanya menyenaraikan isi-isi penting sahaja dalam penulisan tersebut. Dapatan yang kedua, analisis penulisan pasca juga menunjukkan pelajar turut mengadaptasikan penulisan mereka daripada teks yang dibaca, terutama sekali apabila mereka sudah tiada idea untuk menulis atau ketika mereka ingin mengembangkan idea dalam penulisan. Demikian juga dalam situasi mereka terdesak untuk menyiapkan penulisan mereka, sekalipun mereka kadang-kadang kurang jelas tentang struktur ayat yang dibaca dan yang diadaptasikan tersebut. Pada situasi-situasi ini, mereka akan menggunakan adaptasi daripada teks yang dibaca dalam penulisan mereka. Adaptasi teks bacaan juga digunakan ke dalam penulisan mereka untuk tujuan mereka menambah baik penulisan yang mereka hasilkan. Secara umumnya, hasil penulisan pasca pelajar daripada hasil temu bual menunjukkan mereka kurang cenderung untuk mengadaptasikan struktur ayat yang lengkap daripada teks yang dibaca dalam penulisan mereka. Namun secara positifnya, hasil daripada adaptasi tersebut membolehkan mereka menghasilkan penulisan dan struktur ayat yang pelbagai. Dapatan yang ketiga, analisis penulisan pasca turut menunjukkan pelajar dapat menjadikan teks bacaan sebagai panduan dalam membina struktur ayat. Mereka dapat memanfaatkan struktur ayat daripada teks yang dibaca apabila mereka dapat menukar beberapa perkataan tertentu daripada struktur ayat kepada perkataan yang lain yang sesuai dengan tajuk penulisan. Antaranya ialah mereka dapat menukar unsur subjek, iaitu mubtada' ataupun fa'il. Mereka dapat menukar unsur predikat utama, iaitu khabar ataupun fi'il. Mereka dapat menukar unsur objek utama, iaitu maf'ulun bih. Mereka juga dapat menukar unsur keterangan ayat, iaitu unsur mutammimatul jumlah. Keempat-empat unsur ini merupakan unsur-unsur penting dalam binaan struktur ayat,
yang mana sekiranya mereka dapat memahaminya dengan jelas, sudah tentu mereka dapat mengadaptasikannya dengan baik dalam penulisan yang mereka hasilkan. Tinggal lagi, mungkin berlaku beberapa kesalahan kecil daripada aspek tata bahasa, terutamanya berkait dengan konsep tata bahasa bahasa Arab yang berbeza dengan konsep tata bahasa bahasa Melayu. Sebagai contoh, konsep keserasian jenis muzakkar dan muannas antara subjek dan predikat, konsep keserasian makrifah dan nakirah dalam pelaksanaan, dan lain-lain lagi konsep tata bahasa yang berbeza antara kedua-dua bahasa. Temu Bual bersama peserta kajian juga turut mendapati faedah yang diperoleh pelajar hasil daripada aktiviti membaca dan menulis menggunakan model CRC. Sementara itu, analisis penulisan pasca juga menunjukkan pelajar lebih cenderung untuk mengambil frasa sebagai panduan dan bukannya ayat lengkap. Hasil daripada itu, terdapat kelemahan dalam penggunaan unsur ini seperti ayat menjadi tidak lengkap. Kesimpulannya, aktiviti pembacaan dan penulisan yang dijalankan secara dalam kumpulan kooperatif menggunakan model CRC dapat membantu pelajar menulis struktur ayat yang lebih baik. Syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.